Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, beberapa hari yang lalu Malaysia gempar dengan anak kepada Menteri Besar Perlis daripada pemimpin PAS. PAS ke dia? Apa Bersatu? Saya tidak pastilah. Mungkin PAS lah pun. Daripada Perikatan Nasional lah yang pasti. Belum pun sampai 2 tahun dia jadi Menteri Besar, sudah pun anak dia kantoi, didakwa, ada kes rasuah bernilai RM600,000 kerana memalsukan dokumen. Ditambah lagi keceriaannya, dengar-dengar kata beliau juga anak kepada Menteri Besar Perlis ini juga dikatakan adalah menantu kepada Hadi Awang. Betulkah? Mungkin anda boleh komen, siapa yang kenal anda boleh komen. Betulkah lelaki itu ataupun anak kepada Menteri Besar Perlis ini yang ditangkap oleh SPRM disiasat ini, disiasat tapi sudah dilepaskan ya, sudah dilepaskan atas jaminan RM10,000 kalau saya silap dia punya jaminan. Harap-harap tak hilang lah, harap-harap janganlah hilang macam Adlan Berhan tu, macam menantu Muhyiddin itu. Harap-harap dia tak hilang, tak melarikan diri keluar negara. Kalau lari lagi nah ngam lah. Harap-harap dia tidak lari, sebab menantu Muhyiddin lari, melarikan diri, tak balik-balik tau, sampai sekarang belum balik Malaysia. Takkan kalau betul lah anak kepada MB Perlis ini menantu kepada Hadi Awang, takkan seorang lagi anak bos dalam Perikatan Nasional pun lari juga. Jangan harap-harap jangan lari. Tapi itulah saya punya soalan, betulkah anak Menteri Besar Perlis ini adalah menantu kepada Hadi Awang? Jadi disahkan mereka sudah pun ditahan, kalau saya tidak silap serentak dengan 5 orang yang lain, 6 orang lah. Lepas itu Menteri Besar Perlis pun sudah memberikan kenyataan. Bukan penjelasan, bagi saya bukan penjelasan, itu hanya kenyataan, mohon maaf agaknya. Kalau saya tidak silap ingat, dia kata dia sudah memberikan didikan, dia sudah memberikan didikan agama, didikan. Tapi kalau dia juga terbukti bersalah, itu dia punya pasal ya. Lepas tu apa lagi? Dia kata, yang saya hairan betul-betul buat pertama kalinya muncul di dalam berita, di mana ada satu majlis PAS pusat di Kangar kalau tidak silap. Dia kata dia harap PAS terus diberikan sokongan supaya supaya pembangunan negeri Perlis dapat diteruskan. Dan dia kata, dia mengaku dia juga kadang-kadang terlalu cepat percaya dengan orang. Wow, adakah ini tanda-tanda bahawa memang sudah ada bau-bau asap? Sudah ada bau-bau asap bahawa PAS sudah mulai ditolak di Perlis. Apa tidaknya pelik juga, belum sampai 2 tahun baru sekejap pun. Ini yang kantoi, yang tak kantoi tak tahulah berapa banyak kan. Yang kantoinya anak Menteri Besar sendiri ditangkap oleh SPRM kerana disiasat, kerana ada penglibatan itu. Okey, yang bikin kantoi lagi, sebab kalau betul itu menantu Hadi Awang, yang bikin kantoi lagi, kedua-dua ini, Hadi Awang dan Menteri Besar ini, dua-duanya
ahli PAS yang selalu mengajar benda-benda yang baik lah. Ahli PAS selalu diajar benda-benda baik kan. So, jangan buat itu, jangan buat ini. Tapi kenapa pula anak ada orang pula yang tiba-tiba muncul nih, yang dah dikata selalu tak ada moral apalah. Anak Anwar tak ada pun. Tak pernah kena sebut pun. Ini lagi pelik lah, lagi dahsyat, lagi besar. Anak Hadi Awang sendiri, menantu Hadi Awang sendiri. Kalau betul lah, kalau betul dia menantu Hadi Awang, wow, ini memang dahsyat, mengejutkan seluruh Malaysia. Okey, jadi saya ingin melahirkan rasa duka cita lah, duka cita rakyat Malaysia. Dan kita harap semua yang ada kuasa di Malaysia, apapun kuasa kamu, termasuklah ketua kampung, ialah bermula daripada atas, dicontohi sampai ke bawah, pasti akan diikuti. Tapi kalau di atas memang kepala sudah pening, di bawah dia lagi kepala pening. Betul nih. Orang kata kalau naik lihat kepala, lihat kakinya. Woi, jadi takkanlah saya pun tidak pastilah setuju atau tidak dengan peribahasa itu. Sebab kalau kita setuju, maksudnya kalau teruk anak menteri besar, teruk menantu menteri Hadi Awang ni, maknanya dorang lebih teruk. Macam begitu. Jadi susah jugalah mau setuju dengan peribahasa ini kan. Jadi kadang-kadang ada juga peribahasa bilang don't judge the book by its cover. Judge the book by its cover and its content. Begitulah. Jangan hanya kepada cover dia. Tapi cover itu menentukan persepsi orang. Kalau betul-betul orang-orang baik, kalau betul-betul orang itu baik-baik dan memang orang-orang agama, luarnya baik, dalamnya lagi baik. Mana boleh orang tanam mangga timbul buah durian? Tak ada. Dari benihnya timbul buahnya, dari hatinya timbul kelakuannya, dari pikirannya timbullah habit dia. Jadi apa pendapat anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Seperti biasa, saya suka untuk membuka ruang bicara kita dengan persoalan. Saya sudah pernah pergi Kelantan, ya. Saya sudah pernah pergi Kelantan beberapa kali lah saya pernah pergi Kelantan. Tapi saya tidak pernah pun sempat untuk pusing seluruh Kelantan lah, tidak pernah. Saya pernah pergi Rantau Panjang. Lepas itu ada beberapa tempat lah, beli-beli barang-barang, itu saja. Tidak pernah jalan-jalan sampai siasat habis, tidak pernah ya. Jadi kerana itu saya ingin anda, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, untuk menjawab soalan saya. Kita perbetulkan yang tak betul, kita tegaskan yang betul. Sebab saya tak tahu. Saya tidak tahu ini. Saya orang Sabah, tidak tahu. Betulkah di Kelantan tidak ada panggung wayang? Betulkah di Kelantan tidak ada panggung wayang? Ini baru saya tahu Baru saya tahu bahawa di Kelantan tidak ada panggung wayang. Kalau memang betul tidak ada panggung wayang, betulkah di Kelantan tidak ada panggung wayang? Woi, ini mengejutkan. Memang saya terkejut. Jadi macam mana orang Kelantan tengok wayang? Rupa-rupanya, ini baru nih kita terima. Rupa-rupanya orang Kelantan kalau nak tengok wayang terpaksa pergi luar negeri.
woi, terpaksa pergi luar negeri untuk tengok wayang. Ini macam cerita kawan saya lah. Diorang kata ada beberapa negeri di Timur Tengah tu, negara di Timur Tengah tu, kalau nak pergi berbelanja, nak pergi joli-joli, terpaksa pergi negara orang. Sebab negara mereka tak boleh buat apa yang mereka mau buat, jadi pergi negara orang. Jadi betulkah tuan-tuan dan puan-puan bahawa di negeri Kelantan tidak ada panggung wayang? Betulkah tidak ada panggung wayang? Sehingga ada berita kata begini tau, wanita sanggup naik kapal terbang ke Nilai. Nilai ini kalau saya tidak silap di Negeri Sembilan. Wanita sanggup naik kapal terbang ke Nilai demi filem Sherif sebab Kelantan tak ada wayang. Tapi harus dihormati. Kalau Kelantan tidak ada panggung wayang pun tiada masalah untuk kita, tiada masalah. Dan Kelantan punya penduduk tetap hidup dengan senang lenang, dengan bahagia, dengan sihat. Tak ada masalah hanya dengan tak ada panggung wayang. Jadi tak ada masalah. Saya bukan nak persoalkan kesiankah, saya nak ejek kah, tidak. Saya hanya mau tahu betulkah wanita ini sanggup naik kapal terbang ke Nilai demi filem Sherif sebab Kelantan tak ada wayang. Wow, apa lagi yang tiada ada di Kelantan sebenarnya ni? Saya pun tidak tahu apa lagi yang tiada di Kelantan sebenarnya. Mungkin anda boleh komen, anda boleh tulis apa lagi yang tiada di Kelantan sebenarnya yang saya tidak tahu. Sekarang yang baru saya tahu yang tiada di Kelantan, panggung wayang. Wah, rupanya tidak ada panggung wayang di Kelantan. Seorang wanita dari Kota Baru, Kelantan sanggup membeli tiket penerbangan ke Negeri Sembilan hanya untuk mau menyaksikan tayangan filem Sherif Narco Integrity yang baru diterbitkan. Menerusi satu pengkongsian di TikTok, dia merakamkan perjalanan sehariannya, bermula dengan mengambil penerbangan dari lapangan terbang Sultan Ismail Petra di Kota Baru ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Setibanya di KLIA, dia meneruskan pula perjalanannya ke Nilai untuk menonton wayang bersama rakan-rakannya. Wow. Persoalannya, Kelantan tanpa wayang? No hal. Asal ada duit semua boleh, katanya. Woi, no hal. Betul lah tu. No hal. Kelantan tak ada panggung wayang, no hal. Asal ada duit semua boleh. Dari Kelantan ke Nilai semata-mata untuk filem Sherif. Tiada masalah, dia kata. Tak ada masalah kalau tak ada wayang, asalkan jangan tak ada duit, katanya menurut satu caption di video tersebut. Perkongsian video itu ternyata mendapat komen yang pelbagai daripada pengguna media sosial, yang antaranya terkejut kerana wanita itu sanggup menaiki kapal terbang hanya semata-mata untuk menonton wayang. Walaupun ramai juga yang mengetahui bahawa Kelantan tiada pawagam. Oh, memang betul, rupanya Kelantan tiada pawagam. Tiada pawagam, namun ia merupakan maklumat baru untuk segelintir pengguna TikTok yang lain. Termasuk saya lah. Termasuk saya. Saya baru tahu Kelantan tiada pawagam. Jadi ramai orang juga seperti Kelantan juga, ramai orang juga salah faham dengan orang di Sabah. Terang ingat orang di Sabah masih tinggal di Pokok masih ini, tapi tidak. Di Sabah maju sekarang, sangat modern, banyak panggung wayang. Saya pikir di Sabah ada lebih daripada 20 panggung wayang sekarang. Jadi tapi itu bukan ukuran kepada kemajuan lah, bukan. Tapi Sabah sekarang memang sudah maju, walaupun belum standard KL kah, Selangor kah, belum sampai sana. Tapi kalau untuk Kelantan tak tahulah. Tapi kerana Sabah ni besar sangat negeri dia, jadi agak sukar lah untuk dibuat perbandingan dengan Kelantan atau negeri-negeri yang lain. Apapun, saya baru tahu Kelantan tidak ada panggung wayang. Jadi ramai juga kawan-kawan dari Kelantan yang kerja di sini, kerja tentera, kerja polis, kerja di government sector. Diorang tengok wayang juga, tiada masalah,
tengok wayang. Di Sabah orang tengok wayang, tidak masalah. Jadi betul jugalah kata wanita itu, tak ada panggung wayang di Kelantan, tak ada masalah. Yang penting ada duit. Yang penting ada duit, boleh pergi tengok di negeri orang. Tapi kesianlah sebab tempoh jauh kan. Jadi ada juga pengguna TikTok, dia tanya, Kelantan tak ada satu pun panggung wayang ke? Tanya pengguna TikTok yang lain. Lepas tu yang lain lagi kata, kenapa Kelantan tak ada panggung wayang? Komen yang lain lagi. Manakala yang lain pula bertanya, mengapa tidak ke Terengganu saja berbanding nilai yang terlalu jauh jarak perjalanannya. Mungkin saya pun mau tanya juga, di Terengganu macam mana pula? Terengganu ada ke panggung wayang? Atau Terengganu pun tak ada panggung wayang? Jadi susah-susah tak payahlah tengok wayang, tengok TV je. Dia kata jauhnya dekat Terengganu bukan ada kah? Tanya Apit. Lepas tu yang lain kata ada hikmah tak ada panggung wayang kak. Kerajaan negeri nak akak kenal negeri orang sambil jalan tengok wayang. Boleh melancung sekali-sekala, kata Farouk pula. Sementara itu wanita tersebut turut menjelaskan bahawa video yang dimuat naik itu bukan konten semata-mata, tetapi ia adalah perkara benar yang telah dilakukannya. Memanglah, apa-apa pun kita doakan seluruh negeri Malaysia, seluruh negeri di Malaysia aman makmur, aman damai, kaya raya, maju, penuh toleransi. Secara khusus saya doakan untuk negeri Sabah. Negeri Sabah saya berdoa semoga Tuhan memberkati negeri Sabah. Semoga Tuhan terus memastikan negeri Sabah semakin maju. Kita tetap hidup aman damai, sederhana, toleransi, dan semoga kita semua diberkati jadi kaya raya tapi beriman kepada Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye bye.